golongan menjadi negara dunia ketiga. Kalau orang yang negara dunia yang pertama, dia akan relax, dia akan gentleman dan bagi laluan. Kerana dia bukan saja memberi hormat kepada pihak yang sebelah lagi, tetapi dia juga menunjukkan respect dan hormat kepada rakyat, untuk memberi ruang kepada rakyat mendengar dua-dua belah pihak dengan aman. Jadi saya rasa macam bila dua-dua tu nak serentak macam tu, macam dah tak tahu, kesian rakyat, rasa pecah kepala. Yang menceramah ni pun rasa macam pecah nak tekak duk bercakap. Jadi ini satu senario yang bagi saya satu perkara yang baru lah. Saya dapat tahu daripada penganjur-penganjur malam tadi dan malam sebelumnya, benda ni rupanya perkara biasa di sini. Secara langsung serentak ni rupanya biasa. Tapi bagi saya malu dan saya kesian tengok mentaliti yang begini. Itu pandangan saya, kerana saya dah tengok apa yang berlaku di luar, bagaimana hormat, walaupun orang asing, orang bukan beragama Islam, mereka tetap hormat dengan hak daripada setiap rakyat itu. Jadi malanglah kita. Jadi inilah satu benda-benda yang saya rasa kita kena prihatin dan mula berubah. Kerana saya berfikir, kalau saya lah telah berada dan memerintah 50 tahun lebih, dan dah melakukan apa yang patut saya lakukan, beri bantuan, jaga hak rakyat saya rasa kalau orang lain nak buat ceramah ke nak buat program, saya tak kisah. Kerana saya tahu saya dah buat yang terbaik untuk rakyat saya. Jadi mungkin ada sebab-sebab lain yang membuatkan mereka takutnya adanya orang lain. Tapi ini satu perkara yang kita kena faham. Yang setiap rakyat itu berhak untuk mendapat maklumat daripada semua pihak. Bila tadi YB bercakap tentang media kita, saya berada di Malaysia dan turun balik daripada New Zealand dan merantau. Saya satu masa dulu memang ingat begitulah di Malaysia ni. Dan kawan-kawan pun ramai wartawan. Tapi wartawan ramainya yang saya kenal wartawan hiburan. Jadi saya tak sangka yang rupanya media utama hanya menceritakan kebanyakannya pada sebelah pihak. Jadi membuatkan saya terfikir dengan apa yang dikatakan oleh aktivis African American Malcolm X. Beliau mengatakan bahawa media itu adalah satu entiti yang sangat berkuasa di bumi ini. Ia boleh membuatkan orang yang bersalah nampak tidak bersalah, dan orang yang tidak bersalah nampak bersalah. Dan ini sebenarnya satu kuasa yang sangat kuat yang dimanipulasikan. Jadi bagi saya, bila saya dah dapat tahu perkara ini yang terjadi, kerana saya sendiri dah tengok, dan bila saya baca, bila saya baca tentang kritikan, tentang pembangkang macam-macam lagi, dan saya, kerana artis ni dia bercampur dengan berbagai golongan. Jadi saya berfikir, aku baru buat program dengan orang ni, tak adalah orang ni macam ni. Jadi itu membuatkan saya berfikir dan mula dapat tahu, ceritanya sebelah. Saya kena cari cerita yang sebelah lagi. Jadi kalau kita pun, seperti kata YB cakap tadi, di mahkamah mana pun, tak kira lah mahkamah sivil, mahkamah tinggi, mahkamah syariah, kalau kita nak menghukum atau kita nak mengadili, kita kena dengar cerita daripada kedua-dua belah pihak. Itu mulalah saya mengkaji dan saya membaca. Selama ni, contohnya selama ni
saya baca juga orang kutuk Kelantan, miskin, itu ini. Saya pun terfikir juga, kan dah kena bagi, dah orang dah bagi kepercayaan untuk memerintah, tapi tak nak buat betul-betul. Ini apa yang saya baca dalam media utama. Tapi bila saya baca dalam media alternatif, patutlah. Dah macam mana duit royalty minyak hasil negeri sendiri pun tak diberi. Macam mana lah nak buat pembangunan? Patutlah macam tu. Jadi kita hanya bila kita membaca kedua-dua belah pihak, baru kita dapat gambaran yang lebih jelas, saya rasa. Dan yang membuatkan saya ketawa kadang-kadang bila saya baca, sekarang saya dah tahu yang bahawa media utama ni memang kadang-kadang gambarannya memang jauh dan memang ada kepentingan. Macam perhimpunan bersih, ya? Ditulis begitu, perhimpunan bersih tidak mendapat sambutan, lebih kurang 3,000 orang. Saya pun naik pening. Jadi saya sampai keluar bahasa Minangkabau saya tu. Orang ni 9 ya. Dia kalau marah, saya tak tahu. Kalau saya kalau marah dia keluar bahasa ibunda. Dia kata kau tak reti migo kejang. Orang kan macam laut kata 3,000 orang. Jadi benda-benda macam ni yang membuatkan kita ceritanya huru-hara je. Huru-hara. Tapi yang ramai pergi-pergi muka macam saya ni, ada ke muka teroris? Adakah agak-agaknya nak pergi hantam polis ke? Lebih-lebih pun dia duduk kat Data Merdeka dia nyanyi lagu Bahtera Merdeka. Kalau pun dia dapat masuk rentas Data Merdeka. Tapi apa yang saya lihat, saya sendiri pergi, saya rasa hara apa bendanya. Saya pukul matanya, saya tengok yang datang ke himpunan bersih tu, kakak-kakak, makcik-makcik. Itu yang dikatanya pengganas. Masya Allah, pengganas ni, muka ni pengganas ni. Ustazah pun pengganas juga masa gitu. Termasuk ada orang belakang semua pengganas. Saya galak, dia kata pengganas. Dia kata saya sampai di himpunan bersih saya tak dapat nak masuk. Saya tak tahu nak parking 2 jam. Saya pusing sampai saya kata, ya Allah, saya baru lagi masuk dalam perjuangan PAS ni. Kalau betul lah perjuangan ini betul yang kau redai, ya Allah, kau buka jalan tu, aku nak pergi juga, aku nak tengok. Aku nak tengok sendiri. Memang betul pun. Saya lalu depan Masjid Jamek. Saya ingat saya nak berhenti kat Masjid Jamek, tengok biru semua. Sorry. Sampaikan saya pakai tudung kuning, saya ambil telekung, saya pakai telekung masa saya driving. Takutkan kena tahan, tak sampai ke Dataran Merdeka. Terus memang pula saya selekor tu terus sampai ke Sheraton Imperial. Saya jumpa parking sign. Terus saya masuk parking kereta saya tu. Allah dah bagi tanda ni betul ya. Saya jalan, saya nak pergilah ke teksi. Saya cakap, cik, bawa saya dekat yang paling hampir boleh bawa dekat Dataran Merdeka, boleh tak? Dia kata, kak, jalan je. Mampus tu aku. Buat bodoh je. Tak ada dia bergarik pun. Dia kata, jalan je kak. Dah tak boleh jalan lagi lah kereta. Jadi saya pun jalan lah. Ini yang membuatkan saya gelak bila saya baca laporan kata pengganas ni. Bersaing dengan saya nak pergi ke Dataran Merdeka tu. Ini orang KL. Orang KL ni bila dia tak bawa kereta, dia dah loose bearing. Mana nak jalan ni? Saya jumpa dengan hamba Allah ni. Hamba Allah ni memang datang, rupanya dia datang dengan anak remaja ni, ya, saudara ni, bertongkat. Datang pada Teluk Intan. Saya tanya, orang KL tanya, Dataran Merdeka mana? Dia orang Teluk Intan tunjuk, belah sana. Jadi saya jalan, saya kata, tuan nak pergi ke? Ya, dia kata. Lepas tu kami pun jalan lah. Saya kata, alhamdulillah tak adalah aku jalan seorang. Kadang-kadang polis cekuk aku, siapa nak tahu. Jadi saya jalan dengan orang yang bertongkat ni. Jadi dia kata, Aisyah ke? Dia kata, saya. Dia kata, hari ni saya sejarah. Dia kata, kenapa? Pertama kali saya pergi bersih,
Dan pertama kali saya dapat jalan dengan Aisyah. Jadi inilah yang saya pelik ni bila kita baca dalam media utama. Pengganas ni dia cakap. Dia kata, ya Allah, kalaupun lah lebih-lebih pakcik tu tadi saudara kita ni nak buat pun, lebih-lebih dia tolak je dengan tongkat dia tu. Tapi tak boleh lebih-lebih. Kalau dia lebih pun, dia pun bukannya tegap sangat. Pasal tu dia tongkat, tolak 2 kali dia sama jatuh. Itulah dia gambaran pengganas kita. Yang saya tengok kakak-kakak semua dah, mata semua dah merah padam dah. Tak ada siapa pun yang bawa senjata.